Hai, kami kumpulan 9 dan hari ini kami akan menceritakan sedikit tentang filem Confucius. Selamat sejahtera, nama saya Ryan Wong dan hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang filem Confucius. Filem Confucius berkaitkan seorang rakyat biasa yang bernama Kongqiu. Kongqiu adalah seorang yang sopan, beradab, bermoral dan berdisiplin. Beliau telah dinaikkan pangkat menjadi wali kota dan dalam setahun, Kongqiu telah dinaikkan pangkat lagi menjadi Menteri Undang-Undang dan seterusnya menjadi Pemangku Menteri Dalaman di Mahkamah Lu. Kongqiu sering membantu Raja Lu dalam hal-hal politik. Oleh itu, Raja sangat percaya pada Kongqiu. Terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Qi. Kerajaan ini menggunakan taktik kotor dengan membentuk pakatan bersama Kerajaan Lu hanya untuk memudahkan perampasan Kerajaan Lu. Dengan seorang penasihat yang bijak, Raja Lu memberitahu syarat-syaratnya. Antara syaratnya ialah Kerajaan Qi perlu memulangkan semula 3 kota Wenshang yang dirampas 30 tahun yang lalu. Setelah pakatan tersebut dibentuk, Kongqiu menasihatkan Raja Lu untuk memecahkan tembok 3 klan bangsawan kerana mereka menggugat kuasa Raja Lu. Setelah memecahkan tembok kedua, Raja Lu menukar rancangan. Ini adalah kerana Perdana Menteri bimbang akan membangkitkan kekacauan antara klan-klan terakhirnya. Kongqiu dengan sedihnya dibuang negeri oleh Perdana Menteri. Oleh itu, Kongqiu mula merentas kerajaan untuk menyebarkan pengajaran seperti pendidikan, moral dan adab. Ini adalah kerana Kongqiu percaya sebuah kerajaan yang tidak mengamalkan pengajaran-pengajaran tersebut akan runtuh pada akhirnya. Beliau telah merentas kerajaan seperti Kerajaan Wei, Kerajaan Song dan Kerajaan Zheng. Tetapi majoritinya menghalang Kongqiu. Selepas 13 tahun, Kerajaan Qi menyerang Kerajaan Lu. Tanpa Kongqiu, Perdana Menteri telah minta maaf terhadap Kongqiu dan anak muridnya Ran Qiu. Perdana Menteri minta pertolongan Ran Qiu kerana Ran Qiu adalah seorang ahli strategi peperangan yang cerdik. Setelah memenangi peperangan antara Kerajaan Qi, Perdana Menteri meminta maaf terhadap Kongqiu kerana membuang Kongqiu luar negeri. Kongqiu memberi syaratnya jika Perdana Menteri inginkan Kongqiu tinggal dan syaratnya Kongqiu tidak mahu terlibat dalam hal-hal politik kerajaan Lu. Kongqiu hanya ingin menyebarkan pendidikan seperti moral dan adab. Itu saja dari saya. Hai, nama saya Tan Ka Sheng dan saya akan membentangi soalan saya iaitu unsur-unsur ketamadunan yang terdapat dalam filem Confucius. Dalam filem tersebut, unsur yang pertama adalah inovasi teknologi. Isteri Confucius telah mencipta dakwat baharu yang tidak mudah hilang. Jom kita lihat. Contoh ini bukan setakatnya satu sahaja. Di awal cerita filem ini, kita dapat melihat beberapa contoh yang lain seperti dapur arang ini dan teko tanah liat yising seperti ini. Stratifikasi sosial. Kelas-kelas yang berlainan saling bekerjasama demi puak-puak masing-masing. Dalam filem ini dan menurut Confucius pula, masyarakat China ini dibahagikan kepada 4 kelas utama. Mengikutnya, golongan teratas ialah golongan sarjana. Mereka ini terdiri daripada pegawai kerajaan yang berpendidikan. Yang kedua ialah golongan petani dan merupakan tulang belakang kepada ekonomi China. Kumpulan ketiga ialah golongan tukang. Kumpulan paling bawah ialah pedagang. Namun demikian, strata masyarakat China ini bukannya sesuatu yang bersifat tegar. Setiap individu di China boleh menukar kelasnya kepada kedudukan yang lebih baik menerusi pendidikan. Dalam filem tersebut, Confucius merupakan seorang yang berasal dari keluarga yang miskin. Oleh itu, beliau dinodai
oleh individu yang berpangkat walaupun Confucius merupakan seorang menteri dalam negeri. Yang ketiga, penempatan kekal. Dalam filem tersebut, sebahagian besar penduduk ditempatkan dalam bandar yang dilindungi oleh tembok kota. Ini menunjukkan bahawa mereka tinggal setempat. Akhir sekali, sistem nilai dan moral. Dalam masyarakat filem ini, kita sentiasa diingatkan perjuangan Confucius dalam kehidupannya untuk menyebar ajarannya, Confucianisme, iaitu memimpin dengan penuh belas kasihan dan kebaikan untuk memastikan sistem pemerintahan yang lebih baik dan kedamaian abadi seperti yang dilihat dalam filem ini di tanah kelahirannya Lu. Hai, nama saya Danny dan saya akan membentangkan kesan positif dan negatif mengenai interaksi antara tamadun di dalam filem Confucius. Satu kesan positif ialah keharmonian dan kesopanan yang berlaku di seluruh kota Zhongdu bawah kerajaan Lu. Ini kerana pengajaran dan prinsipal Confucius tersebar. Pencapaian ini telah mengagumkan Lu Dinggong, seseorang penguasa Lu, sampai dia mahu Confucius menyebarkan pengajaran ini kepada seluruh kerajaan Lu. 寡人希望你能将自己的主张推向整个鲁国。 Antara kesan negatif interaksi kerajaan Qi dan Lu ialah keganasan dan penentangan yang berlaku kerana ideologi yang bertentangan. Contohnya, penghancuran tembok pelindungan antara keluarga Shu, Ji dan Meng menyebabkan Gongshan Niu, seseorang dari keluarga Ji, untuk memberontak dan mengambil alih bandar Bi serta segera menyerang ibu kota Lu. Dalam perlawanan ini, ada banyak kematian dan korban jiwa antara kedua kerajaan tersebut. Kerana ini, Lu Dinggong terpaksa membuangkan Confucius keluar kerajaan Lu untuk mencegah lagi kematian yang mungkin akan terjadi di bawah perintah Confucius. 照顾好你们的母亲。 Which membawa saya to the next kesan negatif, iaitu ketidakharmonian kerana tiada pemerintah ataupun pengajaran Confucius. Tanpa pemerintah ataupun pengajaran Confucius, semuanya menjadi huru-hara. Contohnya, kerajaan Wei diserang oleh kerajaan Jin dan juga memberi kematian seseorang rakan ataupun kawan Confucius, iaitu Zilu. 后来到了这里， Ataupun 最近又去了成都。 peperangan yang terlaku antara kerajaan Qi dan Lu in the future. 我韦思将，国难。 Hai, nama saya Lee Kevin dan saya akan membincang tentang faktor-faktor kemerosotan atau kemusnahan tamadun dalam filem Confucius. Faktor yang pertama ialah tradisi memudaratkan. Ketika Tuan Ji Yiru meninggal, dia memberi arahan kepada para tentera untuk membunuh golongan hamba, terutamanya wanita dan kanak-kanak, dan menguburkan mereka bersama. Ini tidak mengikut tradisi dan telah menyebabkan banyak kehancuran terhadap peradaban klan Jishi. Pengibumian hamba diamalkan pada zaman yang tidak beradab dan dilarang ketika pemerintahan Zhao. Faktor yang kedua ialah bimbingan. Sepanjang filem ini, Kongcu merupakan pegawai kanan bagi Lu Dinggong yang merupakan pemerintah Lu. Dengan kuasa ini, dia telah menjadi bimbingan yang diperlukan oleh kerajaan. Dia percaya bahawa memerintah dengan adab akan menguntungkan negara, masyarakat dan rakyatnya. Tanpa adab, sesebuah negara akan hidup dalam huru-hara. Kongcu dapat membentuk persekutuan dalam kerajaan Qi dan mengambil semula 3 tanah tanpa memulakan peperangan. Tidak lama kemudian, pemerintah Lu dan 3 keluarga bangsawan menentukan bahawa bimbingan Kongcu tidak lagi diperlukan. Mereka memutuskan bahawa tindakan terbaik untuk Kongcu adalah
untuk meninggalkan kerajaan. Ketika ini, murid-murid Kongcu memilih untuk mengikut bersamanya. Beberapa tahun kemudian, kerajaan Lu menyadari bahawa tanpa bimbingan Kongcu, keselamatan rakyat akan diancam. Pada masa inilah, Ji Sun Si, salah satu keluarga terkenal, meminta Kongcu untuk dicari dan mengembali kepada kerajaan Lu kerana bimbingannya diperlukan. Konklusinya, tanpa bimbingan Kongcu, kerajaan Lu akan jatuh ke dalam tangan kerajaan Qi dan rakyat akan hidup dalam keadaan huru-hara. Faktor yang ketiga ialah kuasa. Jeneral Gong Xiangniu, pengikut klan Ji dan Datuk Bandar Biyi, membenci kesombongan ketiga-tiga keluarga bangsawan itu. Ini kerana dia dan tenteranya menjalani kehidupan yang kurang mewah jika dibandingkan dengan mereka. Dia berbincang dengan Kongcu tentang rancangan untuk menggulingkan keluarga bangsawan dan memerintah kerajaan kerana golongan askar setia kepadanya. Rancangannya gagal kerana Kongcu lebih bijak daripada Gong Xiangniu ingin berundur, tetapi sudah lambat kerana Perdana Menterinya telah bersedia untuk menyerang. Keinginan untuk memerintah telah menyebabkan kehancuran kehidupan rakyatnya dan banyak nyawa terkorban dalam pertempuran. Contoh yang terakhir ialah pengkhianatan. Semasa kerajaan Wei, pemerintah Wei iaitu Ling menegaskan agar Kongcu bertemu dengan Nanzi iaitu permaisuri kerajaan yang menyayanginya sejak awal. Permaisuri menyamar permintaannya dengan memberi tahu Tuan Ling bahawa Kongcu diminta untuk mengajar anaknya. Kongcu bersetuju kerana dia mengetahui bahawa pemerintah Wei yang sebenar adalah Nanzi dan bukan Ling. Semasa perbincangan mereka, Ling bermula untuk mempunyai perasaan bagi Kongcu dan meminta untuk bertemu dengannya lagi. Namun Kongcu enggan mengatakan bahawa dia belum bertemu dengan seseorang yang mengutamakan prinsip sebelum kebenaran. Nanzi memberitahu Kongcu bahawa dia akan meninggalkan kerajaan Wei. Dengan ini, Kongcu menyadari bahawa dia dan murid-muridnya harus meninggalkan kerajaan Wei juga kerana keadaan dalam kerajaan akan menjadi huru-hara. Selamat sejahtera, nama saya Sir William. Sekarang saya akan berbincang tentang cadang-cadang saya untuk mengatasi kemerosakan dan kemusnahan sesebuah tamadun. Seperti yang disebutkan tadi, klan DC mempunyai peradaban yang sangat kejam, iaitu menguburkan golongan hamba ketika tuan rumah mereka meninggal dunia. Perbuatan ini telah memusnahkan peradaban klan DC. Golongan hamba tersebut enggan untuk mematuhi peradaban yang kejam ini, sehingga seorang budak hamba yang bernama Chizukong telah melarikan diri daripada upacara pengkebumian. Namun, klan DC terus menghantar tentera untuk menangkap Chizukong. Nasib baiknya, dia telah diselamatkan oleh murid-murid Kongcu. Pada pendapat saya, kerajaan pada masa itu seharusnya membentuk undang-undang untuk mengharamkan klan-klan membentuk peradaban yang kejam ini. Undang-undang yang dibentuk oleh kerajaan akan dipatuhi oleh semua rakyat-rakyat dalam kerajaan dengan ketat. Jika sesuatu klan tidak mematuhi undang-undang ini, klan tersebut akan menerima hukuman yang sepatutnya supaya mereka akan ingat bahawa kesan-kesan buruk sekiranya mereka tidak mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Sebagai contohnya, golongan hamba klan GC seharusnya diberikan kebebasan apabila tuan rumah mereka telah meninggal dunia. Golongan hamba seharusnya mendapatkan kebebasan yang sepatutnya kerana manusia haruslah dilayan dengan setara. Dalam filem Confucius, General Gong Xiangniu, iaitu pengikut klan Ji, membenci
kemewahan dan kesombongan ketika keluarga bangsawan yang mempunyai kuasa yang sangat kuat dalam pemerintahan kerajaan. Hal ini telah menyebabkan Jeneral Kong San Yu memberontak dengan menyerang ibu kota kerajaan. Walaupun dia gagal dalam peperangan itu, tetapi banyak nyawa rakyat dan tentera telah berkorban dalam pertempuran tersebut. Pada pendapat saya, raja kerajaan haruslah membahagikan kuasa yang seimbang dia kepada semua menteri-menteri kerajaan. Hal ini penting supaya menteri-menteri tidak akan berasa tidak adil terhadap kuasa-kuasa mereka dengan menteri lain. Raja kerajaan juga perlulah memastikan menteri-menteri dalam kerajaan tidak menyalahgunakan kuasa-kuasa mereka supaya rakyat-rakyat tidak akan menimbulkan rasa benci terhadap perlakuan menteri-menteri. Jika menteri-menteri dalam sesebuah kerajaan menggunakan kuasa mereka dengan adil dan seksama, barulah kerajaan tersebut akan berkuasa kerana mempunyai sistem pemerintahan yang kukuh dan adil. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Tong Kian Sing. Hari ini saya akan berbincang tentang perbandingan realiti dengan filem Confucius. Pada zaman Timur Zhou dalam filem, Confucius mentadbir negara dengan menggunakan sistem beraja yang sama ditulis dalam sejarah tamadun Cina. Sebagai contoh, raja membuat perbincangan dengan penasihat beliau. 既然各位大夫都这么说，那么好，这只雄志就放归山林去吧。 Dalam filem Confucius juga mempamerkan adat-adat dalam zaman tersebut yang tidak begitu digalakkan dan akhirnya dimasukkan oleh Confucius. Adat yang dinyatakan adalah adat pengebumian secara hidup-hidupnya. Dengan tuannya yang baru meninggal dunia, adat tersebut ditunjukkan pada permulaan filem semasa Confucius menyelamatkan seorang budak yang akan ditanam secara hidup-hidup dengan tuannya. Seterusnya, saya akan berbincang tentang skop penonton untuk filem Confucius. Disebabkan filem ini dinilai P13, yang bermaksud kanak-kanak yang berumur usia 17 tahun perlu ditemani oleh sekurang-kurang seorang dewasa untuk menonton filem tersebut. Hal ini demikian kerana filem Confucius memainkan banyak peristiwa yang berdarah seperti peperang, bunuh-membunuh dan adat pengebumian secara hidup-hidup. Filem Confucius juga merupakan sebuah filem yang sangat menarik dan banyak pengetahuan yang didapat dipelajari oleh pelajar-pelajar menengah dan juga pelajar universiti. Hal ini disebabkan filem Confucius menggambarkan peristiwa dalam sejarah tamadun Cina pada zaman tahun Zhou yang benar-benar dicatat dalam buku sejarah. Daripada filem Confucius, kita dapat memahami banyak peristiwa yang berlaku pada dinasti Timur Zhou seperti budaya dan adat pada zaman tersebut. Kita juga dapat memahami watak Confucius yang telah banyak membantu negaranya dengan lebih lanjut dan dengan cara yang lebih menarik dan menonjol daripada filem tersebut. Daripada filem tersebut, kita dapat mempelajari banyak nilai yang ditunjukkan dalam filem Confucius. Namun begitu, nilai yang paling kerap ditunjukkan adalah kebijaksanaan. Confucius telah menggunakan teknik-teknik yang bijak untuk menyelesaikan masalah yang serius. Sebagai contohnya, Confucius mengarah beberapa orang berdiri di beberapa tempat di sekitar kawasan pegunungan dan memanggil dengan sekuat-kuatnya untuk menakutkan askar-askar negara lain apabila mereka anggap negara Confucius mempunyai banyak askar. 竞技一搏，你们看。 军长，我等带领先锋师胜已尽数到达，后边还有500乘，也已到达甲骨之边，听候大司寇调遣。
大夫，难道你要让这甲骨变成杀戮的战场吗？作为盟主，如此对待盟友，将来还有其他诸侯相信齐国吗？你还愣着干什么？赶快撤兵！ Di samping itu, kita juga dapat merasai kesetiaan dan kecintaan Confucius terhadap negara. Dan perkara ini menyeramak semangat patriotik kita selepas menonton filem tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan dalam peristiwa semasa Confucius dibuang negara, tetapi apabila negara dalam kesukaran, Confucius dijemput balik ke negara untuk membantu negara mengatasi kesukaran. Beliau tunduk di depan pintu pagar sebelum memasuki negara. Beliau tidak benci atau menolak permintaan raja untuk kembali membantu negara, walaupun pernah dibuang negara dan hidup dalam kesukaran. Akhirnya, filem Confucius merupakan sebuah filem yang bagus dan menarik. Filem tersebut mengajar kita kepentingan menghormati orang lain, kecintaan dan kesetiaan kepada raja dan negara. Oleh itu, kita haruslah banyak mempelajari daripada Confucius dan peristiwa sejarah supaya kita dapat mengelakkan kesilapan yang sama dan mewarisi budaya-budaya yang baik daripada nenek moyang kita. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. 我终于回来了。